boleh menghubungi untuk memberikan jawapan yang tepat dan anda berpeluang untuk membawa pulang voucher pembelian barangan Reebok. Baiklah, bersama dengan saya sekarang ini, tiba-tiba saja saya sudah mendapat piala pusingan untuk acara pingpong pula selepas ini. Scoreboard nak mengucapkan selamat datang kepada Tuan Haji Wan Muhammad Nasir bin Wan Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Kebajikan Pelajar Jabatan Pengajian Kolej Komuniti. Assalamualaikum. Selamat datang. Ceria sekali nampak. Mungkin bekas pemain pingpong agaknya. Bukan? Okey, tak apa. Mungkin boleh menceburi nanti selepas ini. Dan Encik Isyanuddin Husin, itu pengerusi Majlis Sukan Kolej Komuniti Mascom dan juga merangkap pengerusi pengelola kejohanan pingpong IPT 2011. Okey, kejohanan pingpong IPT kali yang kedua, Piala Timbalan Menteri Pengajian Tinggi di Komplek Belia dan Sukan Ipoh Perak Darul Rizwan. Jadi mukadimahnya, siapa boleh memperkenalkan untuk kejohanan pingpong kali yang kedua ini? Bagaimana sambutannya? Terima kasih kepada Cik Sabah. Sama. Sebenarnya kejohanan pingpong Piala Timbalan Menteri Pengajian Tinggi tahun 2011 merupakan kejohanan kali kedua. Selepas kejohanan pertama kita adakan di Penawa tahun 2010. Okey. Jadi ini adalah kejohanan kedua yang dipilih di Ipoh dan Kolej Komuniti Teluk Intan serta wilayah Perak merupakan tuan rumah bagi kejohanan kedua tahun 2011 ini. Jadi dari segi pengelolaan penganjuran kejohanan ini, bagaimanakah pula Encik Isyanuddin melihat? Apakah penglibatan sudah menampakkan peningkatan ataupun setara sahaja? Terima kasih. Pada tahun ini kita memang menjangkakan saingan lebih hebat. Jadi kita sedang berusaha untuk menjadikan kejohanan dalam edisi kedua ini satu peningkatan berbanding dengan edisi pertama yang kita laksanakan pada tahun lepas. Yang pertama dari segi penyertaan. Pada tahun ini insya-Allah kita telah menerima penyertaan daripada 60 pasukan. Berbanding daripada tahun lepas kita hanya menerima 37 pasukan penyertaan. Selain daripada itu, kita juga membuat peningkatan dari segi pengelolaan di mana pada tahun ini kita memberi ruang kepada pemain antarabangsa. Pemain antarabangsa daripada mana-mana institusi bagi mewakili institusi berkenaan untuk menjadikan persaingan yang lebih menarik. Di mana pemain antarabangsa ini boleh mewakili pasukan institusi masing-masing. Jadi kita mengharapkan juga penganjuran sukan pingpong ini dapat membantu ke arah untuk mengangkat kembali martabat sukan pingpong yang mungkin kebelakangan ini kalau kita lihat begitu kurang sekali penganjuran. Jadi terima kasih juga kepada IPT yang sudi untuk menganjurkan sukan pingpong. Jadi setidak-tidaknya pemain-pemain atau pelajar-pelajar di IPT dapatlah merasai kembali kehebatan sukan pingpong ini. Baiklah, kita nak bersama dengan pemanggil yang pertama yang mungkin nak menjawab soalan apabila kita tawarkan hadiah yang cukup menarik pada malam ini. Hello. Hello. Assalamualaikum. Salam. Tak tidur lagi ke? Belum lagi. Daripada mana dan siapa? Saya Abu Amir Hakim daripada Kepala Batas. Daripada Kepala Batas. Okey, orang Kepala Batas sihat ke? Sihat. Okey, jadi bagaimana anda melihat perkembangan pasukan bola sepak kebangsaan sekarang ini? Itu soalan kita sebenarnya. Okey, agak bangga sekarang dengan peningkatan yang agak ketara. Okey. Walaupun defense kita, mereka kita agak kurang sikit lah. Okey, saya beri peluang anda untuk menjadi penyerang kebangsaan. Apakah anda mampu untuk menggalas tanggungjawab itu? InsyaAllah. Boleh lah. Boleh? Ditanya. Okey, saya akan beri nama anda kepada Datuk Raja Gopal untuk dihubungi. Okey? Okey, baik. Soalan kita tadi, siapakah penjaring pertama ketika Malaysia menentang Chinese Taipei? Pusingan yang pertama, perlawanan yang kedua di Chinese Taipei. Okey, Aidil Raswan. Ya? Aidil Raswan. Betul jawapan tu, Nadia? Okey, jawapan itu tepat sekali. Saya terpaksa rujuk kepada Nadia kerana rakan baiknya berada dalam skuad kebangsaan. Okey, baik. Tinggalkan butiran anda. Anda baru saja memenangi voucher pembelian barangan Reebok. Okey, sama-sama. Teruskan menonton scoreboard sehingga ke penghujungnya. InsyaAllah. Okey, baik. Kalau kita melihat penganjuran pingpong ini, agaknya kenapa pingpong diketengahkan, diangkat, tidak sukan-sukan lain? Atau barangkali sudah ada sukan yang lain tetapi nampak pingpong itu diberi keutamaan?
Sebenarnya di dalam permainan yang telah ditetapkan oleh kementerian, Kolej Komuniti akan menjadi pengendali bagi kejohanan pingpong. Baik sekali. Contohnya UiTM pengendali bagi bola sepak. Ya, betul. So kami tidak menolak lah. Walaupun pingpong bukan merupakan permainan bagi orang Melayu, tetapi kami cuba memasyarakatkan pingpong, menjadikan pingpong sebagai permainan semua kaum. Jadi kalau kita tengok pada kejohanan 2010, juaranya ialah pelajar Melayu daripada Universiti Melaya. Jadi kita telah pun membuktikan bahawa pingpong lama-kelamaan akan menjadi permainan semua kaum. Kita mengharapkan begitu kerana apa mungkinlah barangkali seperti Tuan Haji cakap tadi dimonopoli oleh satu bangsa sahaja. Tetapi selepas ini di bawah penganjuran Kolej Komuniti kita mengharapkan Melayu, Cina dan India berada di bawah satu bumbung, di bawah satu bendera untuk mengangkat kembali sukan pingpong di peringkat antarabangsa. Dapat kita saksikan sekarang ini antara babak-babak menarik dalam pertembungan-pertembungan yang diadakan dalam sukan pingpong. Menarik sebenarnya sukan pingpong ini kalau anda sendiri dapat mencuburi. Saya dulu juga antara pemain pingpong di peringkat sekolah tetapi tewas di peringkat kumpulan. Jadi tidak layak ke peringkat yang seterusnya. Baiklah, masih lagi bersama dengan Tuan Haji Wan Muhammad Nasir dan juga Encik Isyanuddin Husin untuk memperkatakan tentang kejohanan pingpong IPT kali yang kedua yang akan bermula pada 20 hingga 24 Julai di Komplek Belia dan Sukan Ipoh Perak Darul Rizwan. Okey, baik. Saya difahamkan, saya diberitahu kita ada soalan yang kedua yang nak kita tunjukkan dan kita nak ajukan kepada anda. Kalau sudah bersedia dengan pen dan kertas, ini dia soalan yang kedua. Siapakah penjaga gol utama pasukan Malaysia yang berjaya menyelamatkan beberapa percubaan yang dilakukan oleh pasukan Chinese Taipei? Saya ubah sedikit. Itu soalan yang dapat anda saksikan di kaca televisyen. Siapakah penjaga gol utama pasukan Malaysia ketika menentang pasukan Chinese Taipei? Okey, baik. Itu soalan yang kedua. Jangan lupa 1-800-886-636 adalah talian yang boleh anda hubungi. Okey, baik. Tuan Haji dan juga Encik Isyanuddin, bagaimana agaknya persiapan setakat ini? Apakah meja kurang, nak perlu ditambah? Apakah dari segi logistiknya juga perlu ditambah dan dikemas kini untuk penganjuran kali yang kedua ini? Setakat ini, Cik Razan, alhamdulillah, Cik Tabah, kita telah bersedia dan kita menunggu masa pada 20 Julai 2011. Okey. Sama-samalah kita meraihkan satu kejohanan yang terbesar saya kira di peringkat kebangsaan. Okey. Di mana pada tahun ini Ipoh sebagai gelanggang di Komplek Belia dan Sukan Ipoh Perak. Jadi sukacita saya ingin menambah di sini, sebenarnya penyertaan pada tahun ini juga kita buka kepada sekolah. Kita menyediakan beberapa perlawanan dalam kategori perseorangan lelaki dan perempuan. Kita menjemput beberapa pemain sekolah. Sebelum ini tadi kita membicarakan bola sepak di peringkat sekolah. Kerana sebenarnya seperti yang diperkatakan oleh Tuan Haji sebentar tadi, pingpong merupakan satu permainan pilihan, iaitu Pusat Sukan Tumpuan yang telah dilantik oleh KPT kepada Majlis Sukan Kolej Komuniti Malaysia, MASKOM. Jadi kami menggalas tugas tersebut. Dalam peranan sebagai Pusat Sukan Tumpuan ini, kita bukan sekadar mengelolakan kejohanan. Kita juga membudayakan sukan pingpong ini. Jadi pembudayaan kita bermula daripada akar umbi, daripada peringkat sekolah. Jadi setakat ini persediaan kita, alhamdulillah, kita telah bersedia. Saya kira kita telah berada di peringkat terakhir persediaan dan insyaAllah pada tahun ini perasmian akan dilaksanakan sendiri oleh Timbalan Menteri pada 21 hari bulan di Komplek Belia dan Sukan Ipoh. Okey, jadi kita harapkan juga sekali lagi sukan pingpong ini akan diangkat martabatnya. Baik, di sebelah saya ini adalah Piala Pusingan yang akan menjadi rebutan. Mungkin boleh Tuan Haji nak wawarkan sedikit apakah juara akan membawa pulang wang tunai atau sekadar membawa pulang Piala Pusingan dan medal sahaja? Okey, oleh kerana kita ada dua kategori. Pertamanya berpasukan dan keduanya secara individu. Baik. Jadi pasukan akan membawa pulang hadiah berjumlah RM10,000 tawaran kejohanan. Tetapi pasukan hanya memiliki 2,500 daripada 10,000 itu sahaja. Okey. Jadi individu akan menerima jumlah
RM700. Baik. Ya, serta piala iringan. Jadi piala pusingan akan dibawa balik oleh juara keseluruhan. Oh, okey. Jadi ini juga satu tawaran yang cukup hebat, satu tawaran yang cukup menarik. Yalah, pelajar kadang-kadang nak buat apa duit banyak-banyak, cukuplah setakat yang ditawarkan sudah memadai. Baiklah, sebenarnya kita juga kesuntukan masa, tetapi harapan kita semoga perbincangan kita malam ini akan membuka satu lagi ruang, akan membuka satu lagi mungkin minda kita agar sukan pimpong juga diangkat dan diberi peluang kepada semua bangsa untuk turut terlibat. Jadi bagaimana agaknya Encik Isyanuddin melihat sukan pimpong ini? Di manakah kedudukan sukan pimpong di negara kita di peringkat IPT khususnya dalam tempoh barangkali 3 ke 5 tahun lagi? Oh, ya, Encik Dabah, setakat ini sebenarnya kita tidak perlu menunggu pada 3 hingga 5 tahun. Mungkin tahun depan saja. Untuk makluman, dalam kejuaraan pada kali ini kita menampilkan pemain-pemain ada di pemain nasional, pemain kebangsaan. Baik. Dalam senarai kita yang terbaru pada minggu lepas kita melihat dari segi pendaftaran pemain, kita ada tidak kurang daripada 15 pemain yang mewakili negeri-negeri dalam Sukma yang baru lepas. Okey, satu yang menarik. Dan antara pemain tersebut ada yang pemain negara. Oh, okey. Baik. Jadi saya rasa di bawah dasar pembangunan sukan institusi pengajian tinggi untuk menghasilkan the thinking athlete dan 30% penyertaan atlet kebangsaan adalah daripada warga IPT akan tercapai dalam jangka masa yang terdekat ini, insyaAllah. Okey, kita harapkan begitu. Tahniah sekali lagi. Dan Tuan Haji, mungkin ada kata-kata akhir yang dilontarkan. Ramai sekali peminat-peminat dan pelajar menyaksikan Tuan Haji malam ini. Okey. Saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang berminat untuk melihat pimpong dari dekat, untuk melihat perlawanan yang sengit di kalangan pelajar-pelajar institusi pengajian tinggi. Jadi kami mengalung-alungkan untuk semua peminat hadiahlah ke Ipoh untuk meraihkan dan menjayakan bersama. Okey, baik. Akan bermula pada 20 hingga 24 Julai 2011 di Komplek Belia dan Sukan Ipoh Perak Darul Rizwan. Kejuaraan pimpong IPT kali yang kedua. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Haji Wan Muhammad Nasir, Wan Abdul Rahman, Pengarah Bahagian Kebajikan Belajar Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, dan juga Encik Isyanuddin Husin, Pengerusi Majlis Sukan Kolej Komuniti Meskom. Jadi terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Baik, kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita masih lagi menunggu pemanggil yang kedua untuk membawa pulang voucher Reebok. Kita berehat dan kembali selepas ini. Berita baik kepada atlet yang ingin melanjutkan pelajaran di institusi pengajian tinggi. Markah bonus dan beasiswa akan diberikan kepada atlet cemerlang di peringkat kebangsaan untuk ke IPT. Laporan Beatrice Krishnan. Pengenalan markah bonus untuk ke universiti sudah mula diperkenalkan pada 2009. Pemberian beasiswa kepada atlet pula dilaksanakan sejak tahun 2006. Namun bezanya beasiswa tahun ini allowance insurans diperkenalkan demi kebajikan atlet. Permohonan beasiswa sukan dibuat secara online melalui laman web KPT dan dibuka mulai 18 Julai sehingga 19 Ogos. Beasiswa itu bertujuan memberi galakan kepada atlet cemerlang dalam sukan untuk meneruskan pengajian akademik di IPT. Anak-anak yang dikira mempunyai satu kelebihan, kalau ada pandai dalam sukan, memang mempunyai kelebihan seperti mendapat markah bonus apabila memohon melanjutkan pengajian di IPT. Kalau mereka dapat memenuhi ataupun mempunyai keputusan yang minimum ataupun requirement yang minimum, mereka akan diberi keistimewaan untuk memasuki universiti awam. Datuk Dr. Ho Kok Chong ditemui pada majlis sidang akhbar kejohanan pimpong IPT kali kedua yang akan berlangsung daripada 20 sehingga 24 Julai di Ipoh, Perak. Lebih 60 pasukan IPT seluruh negara akan berentap merebut hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM10,000 dan piala pusingan. Nadia Rina akan berehat sekali lagi. Dan akan kembali dengan lebih lagi laporan menarik seperti